Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, dalam video ni saya akan terangkan kepada anda macam mana kita nak membina closing flow. Okey, so kita nak membina ayat-ayat untuk kita close customer kita menggunakan chatbot. Cuma cara ini sebenarnya kita boleh gunakan juga kalau kita buat closing menggunakan WhatsApp, okey, ataupun gunakan chatbot pun boleh. Dua-dua ni boleh, dia lebih kurang sama. Cuma kekurangannya kalau kita gunakan di dalam chatbot, kita perlu lebih berhati-hati untuk menyusun kita punya closing script. Kena susun satu persatu dengan cantik supaya dia atau prospek kita ni ataupun user kita ni engage, tekan ataupun klik button yang kita berikan pada customer tersebut. Okay, so kalau dalam WhatsApp kita mungkin boleh menjawab secara manual kan, kita boleh balas apa pertanyaan yang mereka tanyakan dan redirect semula ke dalam funnel closing script kita. Tapi kalau dalam chatbot ni dia akan jadi agak problem sikit bila pelanggan kita tidak mengikut arahan yang diberikan. Tapi semua tu boleh orang kata apa, kita boleh perbetulkan juga. Okay, kita boleh bukan perbetulkan, tapi kita boleh mengatasi masalah tersebut menggunakan AI dan kita boleh redirect juga ke dalam skrip kita yang seterusnya. Okay, so apa benda closing script ni? Okay, closing script ni adalah ayat-ayat untuk kita menerangkan tentang produk kita kepada pelanggan. Tapi ianya bukan sekadar kita menerangkan apakah produk kita, macam mana dia berfungsi. Ianya lebih kepada macam mana kita nak menyusun ayat kita supaya kita dapat menerangkan dengan dalam masa yang sama kita nak persuade mereka, kita nak memujuk mereka ataupun kita nak menunjukkan yang produk ini sesuai untuk mereka. Okay, so macam mana kita nak tunjukkan produk ini sesuai untuk mereka adalah first thing first, kita perlu tahu apakah masalah mereka. Alright, so nanti saya akan sambung balik macam mana kita nak tahu masalah mereka. Very very simple, very straightforward. Okay, so contoh yang ni saya buat untuk produk L Desire. L Desire ni adalah produk untuk meningkatkan nafsu wanita, nafsu isteri lah. Biasanya kita akan target market kita adalah untuk golongan suami yang nak meningkatkan nafsu isteri dia sebab selalu ajak bersama, tolak dan sebagainya lah kan. So itu adalah antara masalah mereka. So kita gunakan produk ini untuk meningkatkan nafsu isteri mereka supaya isteri mereka nak bersama dengan mereka. Macam itulah lebih kurang. Okay, so saya cerita sikit tentang funnel. Okay, funnel dia ataupun flow dia adalah daripada FB Ads kita buat daripada FB Ads ni kita buat campaign, buat copywriting, image dan juga select audience yang kita nak semua kan. So iklan kita itu kita letak dalam FB Ads. Sebagai contoh saya buat FB Ads lah. Kalau anda nak buat dalam group ke apa ke tak kisah. Janji kita boleh bagi mereka link untuk mereka masuk ke chatbot kita. Untuk chatbot kita terangkan tentang produk ini secara automatik kepada mereka. So saya cerita berkenaan dengan chatbot untuk WhatsApp boleh juga gunakan strategi yang sama. Cuma saya dalam video ni saya akan terangkan tentang chatbot sahaja. Alright, so dan kita menggunakan FB Ads sekali. Alright, so bila kita buat FB Ads, kita boleh letakkan button dekat bawah dia, klik send message semua kan, ataupun kita boleh bagi link chatbot link kepada mereka yang tinggalkan komen. So kita boleh gunakan macam contoh saya guna kat atas ni Mleads Pro. Okay, so anda boleh check out juga di apps. Okay, Mleads Pro daripada sahabat kita juga dalam internet marketing ni. Okay, so boleh gunakan dia punya apps ini untuk orang kata automatic kita bagi link chatbot kepada sesiapa saja yang meninggalkan
komen. Kita bagi sistem tu adalah sistem auto PM. Okay. So bila kita gunakan sistem auto PM, dia bagi pula link ke chatbot. Sistem chatbot pula yang akan sambut dan meneruskan penjelasan kepada pelanggan kita itu. Okay. So dalam pembinaan closing flow, saya akan bahagikan kepada dua, kecuali kalau memang target market anda adalah satu gender sahaja, female ataupun male kan. Okay. So tapi kalau ada dua, target market anda boleh pergi kepada dua. Saya akan buat dua jenis closing flow. Satu closing flow untuk lelaki dan satu lagi closing flow untuk perempuan. Dia punya produknya adalah sama, solusinya adalah sama, tapi cara penjelasannya itu agak berbeza. Kalau untuk lelaki macam mana kita nak jelaskan, kalau untuk perempuan macam mana kita nak jelaskan. Okay, so sebagai contoh, L Desire ini, kalau lelaki yang masuk dia nak beli untuk isteri dia, kalau perempuan yang masuk dia nak beli untuk diri dia sendiri. So cara penyampaian, cara penjelasan itu dah berbeza. Dia tak boleh sama penjelasan dia untuk dua prospek yang berbeza ini. Okay, faham ya? Alright, so tapi dalam video ini juga saya akan tunjukkan untuk lelaki sajalah. Kalau untuk perempuan dia akan lain pula lah, dia punya cara kita nak menjelaskannya. Cuma dalam video ini saya akan jelaskan konsep dia. Okay, so bila dia dah masuk ke dalam chatbot, okay, bot kita dah identify gender dia. Gender ni memang dapat daripada Facebook. Kadang-kadang ada lelaki yang menggunakan gender perempuan. Itu kita tak boleh nak buat apalah. Okay, itu mungkin nanti kalau dia beritahu saya ni lelaki lah, kita boleh capture by AI dan sebagainya lah. So itu lain topik. Alright, so bila kita dah identify, anggap je identify gender sama dengan male. Okay, memang lelaki yang sedang bercakap dengan kita. Kemudian kita boleh bagi dekat dia greetings. Okay, whatever it is, apa-apa sahaja yang kita buat, kita mesti kena ada greetings dahulu. Tak kisahlah orang nak cakap, dia bukan sesi suai kenal, tapi kita nak menyambut tetamu. Macam bila orang kalau dalam dunia offline, okay, bila orang masuk ke dalam kedai, kita akan rasa macam sangat di appreciate oleh pekerja, staff ataupun owner kedai tersebut bila mereka cakap hi, welcome dekat kita. So kita rasa macam hi, welcome. Kita punya seri, kita punya mood, kita punya mood tu akan bertukar menjadi lebih baik. So tapi dalam dunia online untuk closing script ini, saya suka sangat untuk terus bagi greetings dekat mereka. Okay, macam contoh dalam ni, hi panggilan SUN ini, dia punya variable yang saya gunakan lah dalam sistem chatbot saya. Okay, so maksudnya dekat sini, hi Abang Kaidin. Contoh SUN tu adalah Kaidin, first name saya dalam Facebook. Okay, panggilan tu pula adalah abang, untuk male abang. So saya punya bot akan bagi, hai Abang Kaidin, jom bot name, saya biasa gunakan Tasha ataupun Laila. Jom Tasha bantu abang untuk memperolehi kebahagiaan dan kenikmatan yang paling manis bersama isteri atau wife abang macam mereka kat bawah ni. So saya tunjukkan galeri testimoni untuk prospek lelaki. Kita nak tunjukkanlah apa result dia apa semua kan. Yang result tentang produk tu dah bagi kepada prospek-prospek lelaki yang membeli. Okay, so dekat dalam greetings ini, saya tunjukkan possibilities apa yang mereka boleh expect by the end of our conversation. Macam tu. Faham ya? Apa yang mereka boleh expect by the end of our conversation yang mereka boleh expect. Macam tu lah. Tak belit dah bercakap. Okay? Faham ya? So saya beritahu kat mereka untuk memperolehi result. Kita bagi tahu mereka result yang mereka boleh expect daripada produk kita ni. So result dia adalah memperolehi kebahagiaan. Ini ayat ni bagi saya dia terlampau berbunga. Okay? Kita boleh tukarkan dia kepada straightforward sikit. Jangan, kalau dalam closing flow kita tak boleh terlalu bagi ayat yang bunga-bunga sangat sebenarnya. Okay?
kita perlu berikan ayat yang straightforward tetapi menyentuh emosi mereka. So dalam kes ini, memperolehi kebahagiaan dan kenikmatan. Kenikmatan. Okey, sekejap saya karangkan ayat yang baru dekat dalam ni dulu. Alright, so inilah ayat-ayat yang saya dah tukarkan sikit untuk lebih straightforward tapi masih lagi berlapis sebab ini adalah ayat untuk produk tentang seks kan. So dia perlu juga kita berlapis sikitlah. Okey. Sebab yang chatbot ini adalah perempuan, saya bagi nama Laila. So kita nak Laila tu jenis orang yang boleh menerangkan tentang produk dengan tepat tapi agak berlapis sikit sebab audience kita pun kadang-kadang ada yang masuk dalam lingkungan 50-an. So kita tak nak bagi ayat yang terlampau ekstrim, kan. So kita nak berlapis juga benda tu. Okay, so ini adalah, hai Abang Gaden, jom Laila bantu abang untuk membuatkan aktiviti malam abang bersama wife menjadi lebih syahdu macam mereka kat bawah ni. So dekat dalam galeri testimoni ini, diorang akan nampak lah apa efek ataupun apa efek yang pelanggan-pelanggan terdahulu dah dapat lepas mereka menggunakan kita punya produk L-Desire ni. So adalah komen-komen, biasanya saya akan buat screenshot WhatsApp bagi tahu lepas dah guna ni apa jadi, apa semua dan sebagainya. Okay, so mereka boleh scroll ke tepi. Saya buat dalam bentuk galeri yang boleh scroll ke tepi tu. Dia ada tepi-tepi macam ni lah. Okay, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 macam tu. Saya akan letakkan 10 terus dalam galeri tu biar orang spend time untuk baca dekat dalam tu. Alright, kemudian kita tambahkan sedikit lagi. Rata-rata yang dah guna produk ni memang sangat-sangat berpuas hati abang bagi tahu. Rata-rata memang sangat berpuas hati dengan produk L-Desire ni. So boleh ubah. Dia ayat kita kena baca berulang kali. Tips dia ni ini tips. Kita kena baca berulang kali seolah-olah kita sedang bercakap dengan customer dekat depan ni. Okey, sebagai contoh, cuba anda baca balik ayat ini. Okey, bayangkan yang customer tu sedang melangkah masuk ke tempat yang memang kita menjual L-Desire. Pelanggan tu dah tahulah kita menjual L-Desire tu. Okey, cuma dia nak tahu info lanjut sahaja. Alright, so cuba bayangkan macam tu, and then bila anda dah bayangkan, cuba anda baca balik yang anda sendiri. Okey, ataupun mungkin anda boleh bayangkan anda sedang masuk ke dalam kedai dan saya sebagai seller bagi greetings ke anda. Hai abang, jom Tasha bantu. Tasha, saya suara lelaki, Tasha nama dia. Okey, tak apa. Okey, hai abang, jom Tasha bantu abang untuk membuatkan aktiviti malam abang bersama wife menjadi lebih syahdu macam mereka kat bawah ni. So saya tunjukkan gambar dekat awak. Okey, gambar dekat anda depan-depan. Ini abang ni dah pakai, tengok abang apa aktiviti di malam dia dengan wife dia bang. Apa yang dia buat dengan wife dia, apa yang wife dia buat dengan dia. Semua dekat sini lah, dekat dalam galeri testimoni lelaki ini. Okey, lepas tu sedang tengok tu, saya pun bagi tahu yang rata-rata bang yang dah guna produk ni memang sangat-sangat berpuas hati dengan L-Desire ni bang. Okey, dengar ayat tu rata-rata bang. So dekat sini saya boleh tambah sebenarnya. Rata-rata bang, sebab yang ini memang saya tahu lelaki saja kan. Rata-rata yang dah guna produk ni bang memang sangat-sangat berpuas hati dengan L-Desire ni tau abang. Okey, rata-rata yang dah guna produk ni bang memang sangat-sangat berpuas hati dengan L-Desire ni tau abang. Tapi sebelum Tasha terangkan detail lanjut, Tasha nak tanya abang dulu. Abang ada tak masalah macam ni? Abang ada tak masalah macam susah nak ajak wife bersama bila abang minta wife bagi alasan penat dan sebagainya, wife macam kurang nafsu dengan abang. So saya boleh tambah pula dekat sini. Okey. Ataupun
Macam ni. Dia ada nombor ni mungkin kita boleh ubah kepada emoji apa nama ni, right ke ataupun emoji ni. Okey, kita boleh tambah macam ni lah. Okey, satu lagi tips yang saya nak bagi kepada anda adalah lepas kita dah, okey, yang pertama adalah kita bagi greetings, testimoni dan emphasizekan result yang pelanggan terdahulu dapat. Okey, kita tekankan result mereka dah berpuas hati dengan produk. Okey, ingat tu, greetings, testimoni, emphasizekan effect dan fact finding. Tanya mereka dulu soalan sebelum kita bagi info yang lain. Kita kena tanya dulu soalan dekat dalam ni. Alright? Dan penyusunan ayat dia pula adalah kita perlu susun dalam bentuk bullet point, tapi bila kita baca seolah-olah kita sedang bercakap berhadapan dengan customer tersebut. Contoh macam ni lah. Okay? Susunan ayat dalam bentuk bullet point, kalau ada yang bullet point lah. Okay? Tapi bila kita baca, tapi sebelum Tasha terangkan detail lanjut, Tasha nak tanya abang dulu. Abang ada tak masalah macam susah nak ajak wife bersama bila abang minta wife bagi alasan penat dan sebagainya, ataupun wife macam kurang nafsu dengan abang? Abang ada masalah macam ni ke? Nampak dia punya susunan ayat dia tu flawless. Okay, flawless lah. Okay, teratur, tapi bila dibaca mudah dibaca sebab kita susun dalam bentuk bullet point. Itu dia. Itu adalah salah satu teknik ataupun cara untuk kita membina closing flow. Alright, dapat? So, task untuk anda adalah fikirkan dahulu apakah greetings yang anda nak bagi, result customer anda tu. Greetings tu adalah result customer boleh expect daripada produk anda. Contoh macam anda jual produk untuk kurus. Okay, so hai Abang Haidin, jom Tasha bantu abang untuk kuruskan badan. Okay, ataupun jom Tasha bantu abang untuk kempiskan perut dalam masa 14 hari macam pengguna-pengguna Glucochop kat bawah ni. So bagi tunjuk dalam galeri ni pengguna-pengguna dalam masa 14 hari berapa diorang boleh turun. Ada 10 kilo, ada 20 kilo, ada 50 kilo turun. Okay, so rata-rata yang dah guna ni bang memang sangat puas hati. Sama juga dengan ni. Tapi tanya balik soalan. Tapi sebelum Tasha terangkan detail lanjut, Tasha nak tanya abang dulu. Abang ada tak masalah makan tak teratur ataupun perut buncit ataupun susah nak membuang dan sebagainya lah, produk anda lah. Apa sahaja, okay, tips dia bila kita tanya soalan, kita perlu relatekan kelebihan ataupun kita punya testimoni yang lain, okay, dengan masalah yang mereka hadapi sekarang. Contoh kalau macam untuk produk kurus, kita boleh tanya juga sekarang berapa berat mereka. Okay, 100 kilo. Oh, I see. Kalau 100 kilo tu abang jangan risau sebab kita dah ada dah pengguna yang dulu berat dia 120 kilo tau bang. Dalam bentuk penceritaan. Faham tak? Dalam bentuk penceritaan. Atau bang, sekejap Tasha tunjukkan gambar dia. Okey, tunjukkan gambar sebelum untuk testimoni tersebut. Ni akak ni contoh. Ataupun ni abang ni dulu berat dia 120 kilo bang. Tapi lepas dia konsum 5 botol, contohlah, lepas dia konsum 5 botol dia dapat turun kepada 90 kilo. So dia dapat turun 30 kilo tau bang. Tapi sekarang ni masih lagi dia teruskan juga consume. 5 botol tu agak lama tapi ada result. Kalau macam macam mana cakap saya suka bagi contoh, bagi result yang bukan terlampau padu, yang too good to be true. Okay? Saya suka bagi result yang sedang-sedang, yang customer akan rasa result tu dia pun boleh achieve. Macam tu. Saya tak suka bagi yang
Oh ni makan sebotol je bang dah turun 20 kilo. Saya tak suka bagi yang result macam tu, makan sebotol turun 20 kilo. Sebab benda tu memang too good to be true untuk apa-apa jenis produk pun. Makan sebotol dalam masa sebulan turun 20 kilo adalah benda yang tidak sihat sebenarnya. Itu untuk produk produk kurus lah. Alright, so tanya soalan, itu adalah antara cabaran untuk kita buat closing flow adalah untuk kita buat fact finding. Tanya soalan yang kita boleh relatekan dengan masalah atau yang kita boleh relatekan dengan kelebihan produk kita, yang kita boleh relatekan dengan story feedback customer kita ataupun testimoni kita tu. Antara dua tu lah yang biasanya saya akan pilih ataupun saya akan buat dua-dua tu sekali. Saya akan relatekan kedua-duanya sekali. Contoh satu lagi yang saya suka bagi dekat student saya dulu adalah contoh kalau kita jual baju yang printing kan. So kita boleh tanya, sebelum ni abang pernah tak pakai baju printing? Kata pernah pakai. So berapa lama tahan baju printing abang tu? Mesti sekejap je kan. Cakap macam tu lah, mesti sekejap sahaja kan. Ataupun mesti abang rasa mesti susah untuk abang jaga kan, sebab baju printing ni biasanya bila kita basuh dalam mesin dia akan tertanggal. Tapi produk ni tak bang. Baju printing kami ni kalau basuh dalam washing machine pun masih lagi elok lagi dia punya printing dia tu. Contoh macam tu lah. Itu produk dari kayangan lah, saya createkan sendiri. Alright, faham ya? Bila dah tanya soalan, kena comfortkan mereka. Okay? Kena comfortkan mereka. Kat dalam ni adalah kita comfortkan mereka semula. Dan satu lagi, soalan itu mestilah close-ended question. Dia tak boleh kalau dalam WhatsApp pun saya rasa better kita tanya soalan yang close-ended question. Apatah lagi kalau dalam chatbot. Sebab chatbot kita nak bagi pilihan button kan. So saya tanya, abang ada masalah macam ni ke? Jawapan dia dua je, ada ke tak ada? Itu je kita nak tahu kan. So kalau dia kata tak ada, kita kena juga buat satu ayat. Okay, susunan ayat. Kalau orang cakap tak ada, apa yang kita nak balas kat sini? So kalau macam dekat sini, apa yang saya fikir setakat inilah, ini adalah ayat yang terbaik yang saya boleh fikir. I see, kalau tak ada baguslah. Tapi kalau abang rasa nak up sikit game abang dengan wife, abang kena cuba El Desire ni tau. Macam tu, kita nak juga orang beli. Kalau dia kata dia tak ada masalah pun, dia dengan wife dia punya aktiviti malam tu okey je, tak ada masalah. Tapi kalau dia nak up sikit, dia kenalah cuba El Desire ni. So jadilah macam galeri testimoni yang kita dah tunjukkan kat atas tu. Ini memang sangat-sangat orang kata tertarik lah kalau seorang lelaki yang membacanya. Okay, so dekat sini kita bagi dia biasanya lepas saya buat fact finding, dia ada 3 greetings. Okay, dalam greetings dia ada 3 benda ni, 1, 2, 3 greetings. Yang ini kita akan masuk ke fasa fact finding. Okay, apa masalah dia ataupun apa soalan yang kita nak tanya. Kemudian dekat sini adalah fasa persuasion, okay, ataupun how it works pun boleh. Tapi biasanya saya akan masuk persuasion dulu. Persuasion tu sebenarnya dekat dalam testimoni lah untuk kita persuade mereka kan. Tapi yang dekat dalam ni pun kita boleh masukkan juga kelebihan. Kita bagi tahu mereka macam mana apa kelebihan produk ini sebenarnya. Contoh macam baju tadi, cakap baju ni kalau basuh dalam washing machine okey, bagus. Macam tu je kan. Kalau ubat kurus tadi tu, apa kelebihan dia? Mungkin makan kurus sambil putih dan sebagainya apa benda lah. Makan terus berak-berak ke. Kan? Itu adalah kelebihan. Dalam tu lah yang kita letak dalam tu kelebihan. Susunan ayat dalam bentuk bullet point. Tapi bila baca, kena dalam bentuk penceritaan. Okay? So, kelebihan lah design ni. So product name ni bukan sekadar untuk abang dapat layanan istimewa dari isteri abang, tapi benda ni pun membantu untuk isteri abang capai climax bila bersama. So ni kebanyakan research yang dijalankan ni mungkin boleh tukar sikit, bagi lagi lagi dia punya ayat tu. Okay, kita nak dekat sini
fokus saya dekat dua ni adalah kita nak bagi bukan dia saja yang dapat kebaikan, tapi isteri dia pun akan dapat kebaikan juga. So macam ni saya bagi tahu yang kebanyakan research dijalankan isteri bukan penat ataupun tak ada nafsu, tapi sebab mereka tak puas bila bersama menyebabkan mereka menolak. So ada lagi saya rasa macam something off dekat sini. So kita boleh perbaiki lagi. Tambah baik lagi. Bila dah baca, ada lagi something off yang saya rasa dekat sini. Kita boleh perbaiki lagi. So dekat sini saya letakkan button. Okay, button quick reply. So bila mereka klik pada button tu, baru saya bagi tahu bahan-bahan dia apa. Sebab okay, satu lagi, bila dah sampai sini, bila dah sampai ke bahagian persuasion ini, saya akan masukkan apa lagi soalan yang orang selalu tanya dekat bot kita. Okay, walaupun dalam bot saya semuanya dah ada AI, tapi saya suka masukkan juga dalam closing flow. So saya akan masukkan, ini adalah one of the most FAQ lah, orang akan tanya tak bahaya ke produk ni kan, produk kuat lah, kata produk kuat, produk merah ni tak bahaya ke. So kita bagi tahu Elixir ni menggunakan bahan-bahan semula jadi, and then saya masukkan juga cara penggunaan, how it works. So ini adalah selingan lah. Okay, tak bahaya ke ni adalah selingan. Cari satu soalan yang most FAQ. Mungkin kalau untuk ubat kurus ada money back guarantee ke? Kan, kalau tak berkesan macam mana? Tulis kat sini. Dalam quick reply tu, kalau tak berkesan macam mana? Kalau tak ada kesan, tanda soal je terus. Kalau tak ada kesan, so dekat dalam ayat ni, abang jangan risau. Kalau produk ni kita ada money back guarantee tau bang. Kalau abang beli 2 unit nanti, kami akan bagi money back guarantee. Tapi sebelum tu jom Tasha tunjukkan dulu cara nak gunakan produk ni. Sambung terus how it work punya bahagian. Dia ada 3. Okey, dia ada apa tadi? Greetings. Okey, saya tuliskan greetings, fact finding, persuasion, most FAQ lah saya tuliskan juga untuk sini, most FAQ yang tak bahagia ni, most FAQ, and then kemudian how it works, and then baru kita bagi last sekali pricing. Okay, pricing last sekali lah. Okay, so macam ni. Tunjukkan, bagi video ke kalau ada video, and then bagi tunjukkan dia macam mana cara penggunaan produk anda tu lah, cara yang betul untuk penggunaan tersebut. Kemudian kalau diorang tak tahu harga lagi, tanya dia ada apa-apa soalan lagi nak tanya sebelum bagi harga. So kalau bagilah satu button berapa harga dan sebagainya. So part harga ni biasalah. Okay, kita bagi je harga dia, last promosi dan gift. Kemudian tanya dia nak 2 botol atau 3 botol, nak sebotol, 2 botol ataupun 3 botol. So selalu tanya kuantiti terus, jangan tanya nak order sekarang ke apa ke, tak boleh. Okay, selalu tanya terus nak order berapa botol, 2 botol ataupun 3 botol, untuk mereka buat pilihan terus. Aku nak 2 ke nak 3, bukan aku nak sekarang ke, aku nak esok ke, aku nak beli ke ataupun aku tak nak beli. Kita tak nak diorang ada persoalan dalam diri diorang macam tu. Okay, alright. So persuasion, greeting, fact finding, persuasion, most FAQ, how you advise. So ini adalah susunan yang biasanya saya akan gunakan di dalam setiap chatbot yang saya buat. Alright, so ini adalah antara susunannya. So saya biasa gunakan draw.io ataupun apps.diagrams.net ini, okay, untuk saya craftkan saya punya closing flow. So untuk perempuan pula boleh buat pula untuk female macam mana ayat closing flow, dan dia akan ada lah yang masuk-masuk lebih kurang sama saja, cuma intonasi ataupun nada ayat penjelasan itu sahaja yang lain sebenarnya. Okay, untuk produk ni lah, tapi untuk produk anda mungkin agak berbeza, saya tak pasti. Alright, so faham ya? Itu saja
dalam video kali ini kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di ruangan komen kalau anda menonton di dalam YouTube, ataupun boleh PM saya untuk tanya lebih lanjut tentang cara untuk kita membina closing script yang converted. So far kalau pakai yang ini, alhamdulillah memberikan pulangan yang berdasarkan provider produk itu demand tinggi, okey, produk itu berkesan. Demand tinggi, berkesan dan selamat. 3 benda tu yang saya pegang untuk orang kata buatkan produk kita tu laju dan padu. Alright, so itu saja dalam video kali ini. Saya harap anda dapat belajar sesuatu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.